alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? Harap-harapnya di pagi Ahad yang indah ini menuju ke penghujung bulan dan kita bakal mendapat raja yang baru, agung yang baru, dan semoga Malaysia lebih aman, lebih makmur di bawah pemerintahan raja yang baru. Dan kita juga mengucapkan terima kasih dan rasa sangat bersyukur pada Allah di atas pentadbiran 5 tahun raja yang sebelum ini, raja terdahulu, dan semoga Allah menerima budi baik, amal baik dan perbuatan-perbuatan baik yang telah dikongsikan bersama oleh raja terdahulu, dan moga Allah mengampunkan mungkin kesilapan, kekurangan, dan diberkati, dipanjangkan umurnya agar terus dapat berbakti kepada kepada rakyat. So kita masih lagi dalam surah Jumu'ah pada hari ini ayat yang ke-9. Beberapa ayat sebelum ini, 3 ayat to be precise, mula daripada ya ayyuhallazina hadu sampailah kepada perkataan ta'malun. Sebelum ni ta'malun, dekat sini ta'lamun. Allah cerita tentang apa kesan dan akibat orang yang jauh daripada wahyu, jauh daripada kitab. Telah diberikan kitab tapi tak mahu ikut panduan, hanya dibaca tapi tidak mengambil manfaat. Kesannya ialah hatinya akan lebih tertarik kepada dunia. Hatinya akan lebih tertarik kepada dunia. Perbualan, perbincangan, matlamatnya hanya sekitar yang dekat-dekat, yang dunia ini sahaja. So, untuk mengelakkan daripada hati ini terikat dengan dunia, sehingga kemuncak kepada itu semua ialah takut mati. Kemuncak kepada itu semua ialah takut mati. Maka Allah titipkan pula peraturan. Sekurang-kurangnya seminggu sekali, hamba-hamba Allah ini perlu berkumpul dan diingatkan tentang sesuatu daripada Quran. Diingatkan tentang sesuatu daripada Quran. Sekurang-kurangnya seminggu sekali, kita kena hargai wahyu yang Allah berikan. Jika tidak, kita akan buat tak kisah je tentang wahyu ini, seperti mana hubungan orang-orang Yahudi dengan Taurat dan hubungan orang-orang Nasrani dengan Injil. Sebab mereka hanya nak menjaga lafaz dan mereka tidak mengambil apapun pengajaran dan maklumat daripadanya. So, rupanya untuk kita selamat di sini, di dunia, dan selamat sampai ke akhirat, kita perlu continuous melakukan proses belajar dan mengajar, ataupun mengajar dan belajar tentang kitab ini, tentang kitab dari Allah ni. Yang kita dapat apa? Quran. So, lakukanlah proses itu terus menerus. Mengajar dan belajar, mengajar dan belajar. Mengajar dan belajar bukan dua individu berbeza, tak. Setiap individu kena mengajar dan belajar. Mengajar dan belajar. Ustaz, saya bukannya ustaz. Saya bukannya cikgu nak mengajar. Kenalah ajar diri. Mengingatkan diri. Mengajar diri. Mengajar orang yang dekat. Mengajar anak tentang Quran.
mengajar dan terus belajar, dan mengajar terus belajar. So, macam mana cara untuk kita capai kejayaan tu selain daripada tadi belajar dan mengajar? So, setiap individu ada capability untuk baca Quran. Baca Quran. Dan kalau kita harapkan keupayaan individu, setiap individu keupayaannya kan berbeza. Ada yang kepakarannya memasak, ada kepakarannya menjahit baju, ada kepakarannya menanam pokok, kan lain-lain dia punya kepakaran. So sebab tu Allah titipkan buat kita untuk tambah ilmu selain daripada melalui kepakaran setiap individu. Allah titipkan kita untuk tambah ilmu tu dibuat secara kolektif. Tadi individu, setiap orang kena usaha. Sekarang ni beramai-ramai bersama-sama secara kolektif. Dan Allah perintahkan satu hari di mana semua ketua-ketua, semua lelaki-lelaki, kalau ketua tu macam tak sesuai, ada lelaki yang tak layak jadi ketua pun. So, semua lelaki-lelaki berkumpul beramai-ramai. Ini perintah Allah. Semua lelaki kena berkumpul ramai-ramai, belajar dan tambah ilmu secara bersama-sama. Kenapa tak panggil perempuan? Kerana Allah tahu wanita perlu berehat. Dan dipanggil tu bukan waktu petang. Dipanggil bukan waktu malam. Dipanggil bukan waktu duha. Tapi sewaktu matahari tengah tegak atas kepala. Waktu yang ramai orang tak selesa. Di waktu itulah dipanggil lelaki-lelaki yang lebih kuat ini berjumpa dan belajar. Malah menariknya, perjumpaan ini tidak perlu diiklankan. Tak perlu ajak. Kan, tak perlu hantar peringatan WhatsApp. Tak perlu reminder. Ini kerana yang mengajak ini ialah Allah. Dan Allah campak dalam hati setiap lelaki. Allah campak dalam hati setiap lelaki. So kalau dia tak datang, dia akan jawab depan Tuhan nanti. Dia sebut semua, dia tak kira Muslim dan Muslim. Semua wajib datang. Ustaz, dia non-Muslim. Tuan-puan, realiti perintah Allah ni, semua manusia wajib buat. Semua manusia wajib buat. Habis yang non-Muslim, ya, mereka wajib buat. Tinggal lagi sebab hati mereka tutup. Tak nak. Lalu rasa nak tu lama-kelamaan hilang. Gitu. Rasa nak tu lama-kelamaan hilang. Sebab tu bila bila ada yang convert, maka Allah buka semula rasa nak tu. Dan mereka menjadi gigih beribadah pada Allah.
So, itulah hebatnya perjumpaan ini. Dia tak kira siapa. Asal lelaki, semua datang. Dia tak ada beza orang pandai ke tak pandai ke, warak ke tak warak ke, muda ke tua ke, semua akan datang. Dan setiap individu tahu itu adalah wajib. Malah kalau tanya rakan-rakan dekat ofis, kenapa kau pergi sembahyang Jumaat? Kalau tak pergi Ustaz, malu lah dengan kaum wanita. Allah sampai campak rasa malu. Tak pergi, malu. Sebab semua lelaki pergi. Malah, Jumaat itu, ramainya lelaki pada waktu Jumaat itu, dijadikan penanda aras. Sebagai, inilah tanda kejayaan. Tanda kejayaan macam mana Ustaz? Wah, kan sekarang dah ada kempen subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Cuma saya macam tak setujulah kempen macam ni. Kan tak setuju apa? Yang kata subuh macam Jumaat, idea subuh macam Jumaat ni, sebenarnya ialah datang daripada dipetik daripada pemimpin Zainis. Perkataan tu dipetik daripada pemimpin Zainis. Dia kata Islam ni macam buih. Tak ada kekuatan. Kecuali setelah kita melihat mereka menghadiri subuh macam Jumaat. So kerana terpanggil dengan perkataan tu, maka kita pun, kena buat subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Okey, dekat Johor tu ada masjid yang kena solat subuh 2 kali. Sebab kehadiran sangat luar biasa. 12,000 kehadiran. Dan itu pun berlaku beberapa minggu yang lepas. Sekali tu je. Subuh-subuh yang lain, subuh bukan seminggu sekali. Subuh setiap hari. Kan? So, apa yang nak dibuktikan dengan kempen subuh macam Jumaat ni? Tak gitu. Gitu lah. Itu part yang lain tentang kempen ni. So, tentang Jumaat pula, saking ramainya orang datang, lelaki-lelaki ni yang datang, sampai penuh masjid. Masjid yang ada tu kadang melimpah sampai keluar. Setiap Jumaat berlaku. Walaupun waktu lain mungkin dia tak solat dekat masjid. Ataupun lebih parah, dia langsung tak solat kecuali hari Jumaat. Maknanya setiap Jumaat itu ada satu perjumpaan yang Allah design untuk umat Islam. Dan dia berlaku seluruh dunia. Bukan dekat Malaysia je. Seluruh dunia. Lelaki berhimpun. Puan-puan, ingat senang ke nak suruh lelaki berhimpun? Cuba suruh datang kuliah duha. Tak apalah yang masuk dulu. Abang tengah nak cari parking ni. Sampai kesudah dia cari parking. Lepas tu bila tak jumpa dia dekat masjid, abang pergi mana? Tadi duk cari parking dekat masjid. Penuh. Abang parking kat kedai depan tu. Kebetulan parking kat kedai depan, konon-konon nak lintas jalan. Jalan tu, kereta laju. Abang ambil keputusan, tak nak risikokan nyawa.
Lepak je lah dekat kedai ni, minum-minum. Simple. Kan? Nak senang nak suruh lelaki ni berhimpun. Kalau kat sebab bola, kedai mamak. Tapi untuk berhimpun di masjid, seminggu satu kali, seluruh dunia, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan tak ada satu agama yang boleh himpunkan umat dia seperti ini seminggu sekali. Ha. Walaupun kadang khutbah Jumaat tu tak menarik. Kan? Tentang buah-buahan. Mana menarik. Tapi orang akan tetap datang juga minggu depan. Tak ada boykot. Boykot lah apa benda masjid ni. Khutbah buah-buahan tempatan. Kan? Tak. Dia tetap akan datang. So begitulah umat ini. Begitulah umat ini. Sebab tu dalam kesempatan yang Allah telah bina, beri dan sediakan, khutbah Jumaat itu perlu menjadi lebih menarik, lebih memberi kesan, beri impak. Sebab setiap Jumaat, semua ketua-ketua ni, lelaki-lelaki ni, bersedia untuk dengar. So, setiap minggu, setiap Jumaat, khutbah tu, dia perlu beri impak supaya orang yang dengar berubah dan masyarakat akan lebih aman. Tak gitu. So, khutbah ni super penting. Sangat penting. Saya Jumaat yang lepas bagi khutbah tentang ulama pewaris Nabi. Mana laptop? Pukul berapa nak hantar? So, minggu lepas baca khutbah. Jumaat lepas. Ulama pewaris Nabi. Teks disediakan JAKIM. Lepas saya baca khutbah, dan pukul 3, pukul 4 macam tu, Imam besar call. Ustaz, kita terima komplain lah Ustaz. Hah? Komplain? Komplain apa? Dia kata Ustaz, khatib yang sampaikan khutbah Jumaat, baca tak ikut teks. Satu. Yang kedua, khatib ada sebut tentang menteri memaki ulama. Menteri memaki mufti. Dua. Lepas tu saya gelakkan aja. Sebab memang lazimnya kalau teks yang diberi itu, kalau panjang saya pendekkan. Atau kalau dia, bahasanya berpusing-pusing, saya ringkaskan je. Selalunya. Tapi Jumaat yang lepas, saya tak ada buat apa-apa. Saya ikut teks sebiji-sebiji. Dan kalau tahu siapa yang komplain tu, nak juga tanya dia, awak bagi komplain ni, ada tak bawa bukti ke apa ke, rakaman video ke, ada saksi ke, atau awak sengaja nak mengadu domba? Kalau ada rakaman, ada bukti, dan jom kita tengok sama-sama. Kalau mengadu domba, ya, kita mungkin boleh maafkanlah sebab mungkin dia tersilap.
Tapi kesian. Kesian. Datang nak dengar khutbah tapi dengan nak cari kesalahan. Kan? Dengan tujuan nak mencari kesalahan orang. Kan payah. Hidup payah macam tu. Ha. Jadi kalau dia ada teks, boleh compare. Gitu. So, khutbah Jumaat itu adalah peluang untuk sampaikan maklumat dalam keadaan lelaki-lelaki sedang bersedia untuk mendengar. So, kalau dia tak menarik, orang akan datang tiap minggu dengan niat aku nak berehat, tidur. Tapi kalau dia menarik, orang akan tunggu. Ui, next week apa lagi dia nak sebut? Ui, lepas tu apa lagi? Apa lagi aku boleh belajar ni? Apa lagi? Kan kalau benda tu menarik, benda yang menarik, orang akan tertunggu-tunggu. What next? Apa lagi? Apa lagi aku boleh dapat? Apa lagi aku boleh catat? Apa lagi aku boleh amal? Itu. Dan sebenarnya kita sudah ada satu sistem. Sistem inilah yang boleh memberi gerak kerja, memberi insight, memberi pengajaran kepada semua orang. Terutama lelaki-lelaki yang datang daripada semua tempat. Ada abang-abang Bangladesh sanggup jalan 10-20 kilometer nak pergi masjid. Itu yang paling dekat tu, jalan kaki, naik basikal, semata-mata nak sembahyang Jumaat. Dan diorang sanggup untuk belajar bahasa Melayu sebab nak faham khutbah Jumaat. Setakat ni, dalam negara kita, Masjid India berkhutbah dalam bahasa India. Masjid apa nama? Fisabilillah tu. Apa yang nama dia? Masjid Cyberjaya. Khutbah dalam bahasa Inggeris, UIA, bahasa Inggeris. Ikut bahasa tempatan. Masjid yang lain bahasa Melayu. Masjid Mizan sebelum ni ada guna bahasa Inggeris. Tapi on off. Sepatutnya khutbah yang disampaikan boleh difahami dengan mudah oleh masyarakat. Sebab bila ada sistem macam tu, ialah orang lelaki nak diajak datang ceramah pun belum tentu datang. Tapi mereka sudah datang setiap Jumaat. So masjid, Jabatan Agama kena ambil peluang ini. Inilah peluang yang paling utama yang boleh menyentuh hati-hati lelaki ni. Cuba tengok. Waktu tengah hari. Waktu paling sedap tidur. Kan? Waktu paling sedap tidur. Allah beri sistem tu. Tapi ada cabaran. Cabarannya apa? Waktu tengah hari paling sedap tidur. Kau kena buat sesuatu sehingga apa yang khatib sebut, manusia yang datang sanggup ketepikan keseronokan tidur sebab nak dengar. Itu rare. Itu luar biasa. Dia kena sampaikan dengan semangat, pengajarannya, level dewa, perkataannya menarik, topiknya topik yang semasa, terkini, yang fresh dan segar, bukan topik yang bosan, ulang tahun itu, ulang tahun ini. Kan, dia sambut birthday, semua orang nak kena dengar. Apa? Kan?
Dia perlu sentuh kehendak masyarakat. Dia perlu naikkan semangat. Dia perlu tarik perhatian kepada agama. So, sangat rugi sebenarnya. Sangat rugi kalau kita tidak guna sepenuhnya benda ni. Allah sudah sediakan. Janganlah disia-siakan. Ni tentang Jumaat ni. Tentang Jumaat. Sehingga kebanyakan negara cuti hari Jumaat. Cuti. Kebanyakan negara. Bukan dalam Malaysia lah. Kebanyakan negara. Cuti hari Jumaat. Kalau dekat Malaysia, ada 4 negeri yang cuti. 4 dari 13. So, Allah dah sediakan untuk beri pelajaran dan Allah dah beri kesempatan ini untuk sampaikan ilmu. Dan masyarakat pada waktu itu datang untuk dengar. Sebab ilmu tentang agama, khutbah ini bukan hanya untuk para ustaz, para ulama, tapi untuk semua orang. Dan semua lelaki, semua ketua keluarga, bila dia dah faham, dapat dekat khutbah, dia akan balik dan sampaikan pula pada keluarga dia. Dan kalau dia sendiri tak tahu, tajuk pun tak tahu, apa yang dia nak sampaikan? Kan susah. Sebab itulah masyarakat kita akan terus lemah dan lemau. Kerana patutnya mereka dapat input setiap minggu. Tapi mereka tak dapat apa, lalu mereka tak dapat nak sampaikan pula pada orang di bawah jagaan dia. Makin lama makin lemah dan makin lemau. Saya semalam ada podcast dekat library Shah Alam. Dia tanya tentang lelaki, high value man, redefine. Barat memberi definisi. Sekarang diorang tengah cerita tentang high value man, lelaki yang bernilai tinggi. Adalah sifat-sifat dia. Sekejap, aku high value man. Ni antara sifat-sifat lelaki yang bernilai tinggi ni. The perfect example of masculinity, because they are kind, generous, respectful, reliable, leaders and honest. They look after themselves in all aspect of their life. Kan? Look after themselves. Ini dah hancur dah. Lelaki sejati, dia menjadi pelindung kepada yang lain. Bukan pentingkan diri. Bukan hanya jaga diri sendiri. Focus on self-growth. Tidak. Kan? Ini perspektif barat. So banyak disentuh tentang ada yang sebut ada soalan tu tentang poligami. Saya jawablah berdasarkan surah Nisa. Nusyuz. Kemudian cara menterjemah Quran dengan deviate, salah dan tidak tepat. Kan dalam ayat poligami itu auma malakat aimanukum,
atau right hand possess. Ini pun penyakit juga ni. Right hand possess. Dalam Quran, right hand possess ni maksudnya hamba wanita yang boleh didekati. Hamba wanita yang boleh didekati. Tapi orang sekarang ditranslate right hand possess ni macam ni. Dia dah setuju untuk bernikah, berkahwin. Dalam tempoh bertunang mungkin. Atau dalam tempoh baru nak kenal-kenal, tapi masing-masing sudah ada konsensus, persetujuan kita nak kahwin. So lelaki itu sudah menanggap bahawa wanita ini adalah right hand possess dan dia boleh lakukan seperti mana pasangan suami isteri. Tu orang sekarang ni. So saya jawab macam ni. Dari mana dia dapat definisi tu? Atau dia syok sendiri buat palatau? Ada mahkamah tentukan macam tu bentuknya? Atau ada pihak berautoriti yang menjelaskan maksudnya macam tu? Atau dia baca translation, gini kot maksudnya. Kan? Kalau mau hidup beragama, belajarlah. Ataupun dapatkan panduan daripada pihak berkuasa agama. Ini tentang undang-undang. Dan adakah anda menganggap orang tu sebagai hamba? Kan? Right hand possess ni. Itu dalam masyarakat kita sekarang. Ada penyakit-penyakit macam tu yang melihat Quran untuk kepentingan nafsu sendiri. Gitu. So kalau tak dibetulkan, kan payah. Makin hanyut masyarakat kita. Ada lagi ditanya tentang apa nama? Lelaki dayus. Qawwam tu macam mana? Kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tu. Ada lelaki yang rasa, aku dah bayar nafkah. Cukuplah. Apa lagi yang dia nak? Gitu. Ada. So, bila dia baca dan menggunakan Quran untuk justify apa yang dia buat dan apa yang dia buat tu tidak seperti mana yang Quran mahu, kan tu salah. Gitu. So, kita tak masuk lagi kan ayat ni. Okey, baru kita nak masuk ayat ni. Kita nak belajar tadi tentang Jumaat. Yang ada pada hari Jumaat. So, sekarang Allah beri tumpuan perhatian kepada orang beriman. Kalau ayat-ayat sebelum ni, pertanyaan tumpuan tu diberi kepada Yahudi. Sekarang orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. So, manfaatkanlah masa untuk belajar ilmu agama. Maka orang beriman terutamanya perlu lihat perkara ini sebagai penting. Kalau setakat iman tanpa ilmu, kita boleh hanyut. Malah banyak hal yang kita boleh buat dalam keadaan salah dan tak perasan. Salah dan tak sedar. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman.
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bila diseru untuk tunaikan solat Jumaat. Bila diseru pada hari Jumaat. So lelaki wajib untuk berhenti apa saja yang dia buat. Terus pergi solat Jumaat setiap minggu. Tak ada alasan untuk tidak pergi kalau dia boleh pergi. Malah, tuntutan ini bukan keseluruhan hari Jumaat. Sebahagian dari hari Jumaat tu saja. Malah arahan ini, kali ini, arahannya tidak seperti agama terdahulu. Kalau Yahudi asalnya diberi hari Jumaat, tapi mereka pilih hari Sabtu. Diorang pilih hari Sabtu dan Allah beri hari Sabtu. Asalnya diorang diberi hari Jumaat, tapi diorang tak nak. Diorang nak hari Sabtu. Allah bagi hari Sabtu. Dan agama Yahudi kena bercuti sepanjang hari. Tahan diri daripada buat sebarang kerja dan tumpu kepada ibadah semata-mata. Tak boleh buat kerja. Nak potong roti pun tak boleh. Nak potong bawang pun tak boleh. Tak boleh kerja. Tak boleh kerja. Gunting reben tak boleh. Semua benda yang berkaitan kerja tak boleh buat. Hari Sabtu. Tapi kali ini Allah ubah, beri keringanan yang sangat banyak. Allah beri kita hari Jumaat, itu pun sebahagian. Seminggu kita dah tumpu kepada dunia, kita dah tumpu, kita dah beri perhatian kepada mencari rezeki. Takkanlah untuk setengah jam, 1 jam di masjid hari Jumaat, kita tak boleh letak tepi dulu dunia ni. Ni sampai dalam masjid hari Jumaat pun masih nak tengok handphone. Tengah khutbah pun masih nak borak, nak tengok handphone. Tak malu ke dengan Tuhan? Tuhan telah beri anda kesempatan seminggu penuh. Tak kacau, tak apa pun. Tapi seminggu 1 kali waktu Jumaat. Untuk anda beri tumpuan. Tumpuan kepada apa? Selepas daripada ni. Dan ini merupakan keringanan yang diberikan kepada umat ini. Dan kalimah nudia, panggilan, maksudnya seruan, panggilan. Dan kita tahu panggilan tu dalam bentuk azan. Allah cuma kata dipanggil, diseru, ringkas, precise. Tak disebut pula macam mana cara azan tu dilaungkan, dikumandangkan. Tidak pula Allah sebut macam mana perjalanan solat Jumaat itu perlu dibuat. Tak. Dari mana kita belajar tu? Di situlah hadirnya sunnah Nabi SAW memperincikan. Gitu. So di sini juga dia menjadi bukti bahawa agama ini tidak akan lengkap tanpa sunnah dan hadis daripada Nabi SAW. Kan ada orang yang kata, cukuplah, aku cukup dengan Quran je. Kan, Quraniyun, Quranis ni, aku cukup dengan Quran je. Kan itu pelik, janggal dan bodoh. Allah kata, nudiya lis-salah, bila dilaungkan azan untuk solat. Macam mana caranya? Umar siap buat 2 kali. 2 kali azan. Dan apa yang dibuat oleh Umar tu,
terpakai sampai sekarang. 2 kali azan untuk Jumaat. Waktu Nabi itu 1 kali azan. Tapi waktu Umar, sebab Mekah, Madinah sudah berkembang, rakyat sudah semakin apa nama? Semakin ramai, maka azan pertama untuk bagi tahu, tak lama lagi akan masuk waktu Jumaat. So azan pertama nak bagi tahu. Seorang boleh berhenti, siap-siap mandi ke apa. Azan kedua tu barulah bacaan khutbah. Gitu. So bila disebut nudia, azan dipanggil, itu bawa kesan yang besar pada masyarakat. Kan? Tidakkah kita terfikir bagaimana Allah sudi memanggil lelaki-lelaki setiap minggu pada hari yang sama, dan Allah masih sudi untuk panggil Jumaat akan datang, walaupun lelaki yang sama ini pada Jumaat yang lepas dia datang, dia tak faham apa-apa. Minggu depan datang lagi. Minggu lepas tu datang lagi. Minggu tu datang lagi. Dan Allah sudi, masih sudi panggil dan panggil dan panggil dan panggil. Selama ni kita tak nampak masyarakat kita mengambil manfaat besar daripada khutbah Jumaat. Tapi tetap dipanggil dan dipanggil dan dipanggil. Supaya bila generasi itu bertukar, ada perubahan. Walaupun kadang yang masuk tu selepas khutbah kedua. Dia dengar je imam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Barulah daripada bawah pokok tadi isap vape, barulah gopoh-gopoh nak masuk masjid, nak ambil uduk sebab dah tahu itu dah dekat ujung dah tu. Tapi tetap dipanggil dan dipanggil setiap minggu. Gitu. So idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Cuba kita tengok tentang hari ya, hari. Hari ni hari apa? Hari Ahad. Ahadun ni satu. Kemudian Isnain dua. Isnin besok. Isnain. Kemudian Selasa. Salasatun, 3. Kita Selasa hari 2 kan? Salasatun, 3, hari ketiga. Kemudian selepas Selasa, Rabu. Arba'atun, 4. Rabu. Arba'atun, 4. Lepas tu, Khamis. Khamsatun, 5. Hari 5. Khamsatun, 5. Selepas 5 hari, Allah datangkan Jumu'ah. Berhimpun. Allah datangkan Jumu'ah, berhimpun. Kumpul. Jumu'ah tu asal kalimah dia jama'ah. Jama'ah ni kumpul, himpun. Dan terma Jumu'ah ni mula diguna sewaktu Nabi diutuskan. Terma Jumu'ah ni baru dipakai oleh Nabi sebagai wahyu dari Allah. Sebelum tu tak ada nama hari Jumaat ni, tak ada. Yang diguna pakai oleh masyarakat pada hari itu ialah hari Arabah. Tapi kalau ada catatan yang kata ada nama tu, ada Jumaat tu pernah diguna sebelum Nabi dan ditukar oleh moyang Nabi
Ka'ab bin Lu'ay lebih 500 tahun sebelum Nabi lahir. Tu Arafah. So lepas Jumaah, Sabtu. As-Sabt. Sabtu tu hari apa? Kan? Khamsah, Sittah, 6, Sittah, Sab'ah, 7. 7. Sabtu. Sabtu tu 7. So lepas 7, mula balik. Ahadun, 1. Isnain, 2. Kita yang melihat Ahadun ni weekend. Isnain, oh ni Monday. Isnin. Sedangkan tu hari 2. Hari pertama ialah Ahad. Hari kedua Isnin. Hari ketiga Selasa. Hari keempat Rabu. Hari kelima Khamis. Kan macam pelik kita kira hari ni. Dia bukan sekadar nama hari, tetapi bilangan hari itu Allah dah beri. Sebab terpengaruh dengan idea Barat, ditukar terus nama hari. Daripada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Saturday pula, Thursday, Friday, apa nama? Sabtu apa? Sabtu? Saturday. Saturday, lepas tu Sunday. Tak dari mana diorang dapat Sun, Man, kan? Tapi orang Arab dia sudah guna nama tu bergantung kepada bilangan. Diambil daripada bilangan hari tu. Kalau sebelum ni, hari apa? Hari Sabtu sebagai hari ibadah khusus. Kenapa hari Sabtu? Allah bagi mereka hari Jumaat, tapi mereka pilih hari Sabtu. Why? Sebab hari Sabtu itulah hari mereka selamat dari Fir'aun. Hari Sabtu. Dan lebih pelik, Nasrani pilih hari Ahad sebagai hari agama. Walhal Nabi Isa tak pernah ajar pun. Dan tak ada dalam Bible, tak ada dalam Injil. Tapi mereka pandai-pandai reka sendiri sebab nak beza dengan Yahudi. So mereka ambil hari Ahad sebagai hari agama. Malah mereka claim kata Nabi Isa tu wafat pada hari Ahad. No, wafat kemudian dihidupkan semula pada hari Ahad dan diangkat ke langit. Nabi pernah bagi tahu kita adalah umat yang terakhir dan umat terdahulu menikmati kelebihan, ganjaran dan masuk syurga. Kita umat yang dahulu menikmati kelebihan, ganjaran dan dapat masuk syurga pada hari kiamat. Walaupun mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, umat terdahulu tu diberikan kitab sebelum kita, tapi kita akan menikmati ganjaran tu sebelum mereka. So, hari Jumaat ialah hari yang telah difardukan atas mereka untuk mendampingi Allah, tetapi mereka telah mempertikaikannya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Mereka dah diberi tapi mereka tak nak pandai-pandai pilih. So begitulah kita, bila kita diberi, kita dengar dan taat, kita ikut je. Sama macam keadaan kita sekarang, bila kita nampak 8.30, kita
patuh dan taat, kita ikut je. Maka kita kembalikan kepada moderator. Halo moderator. Saya Ustaz. Kita habis kat sini ke Ustaz. Satu ayat je dapat hari ni. Ya. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Kita berhenti pada ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Nanti sambungannya pada ayat 10 ke kita belum habis ayat 9 ni Ustaz? Belum habis ayat 9. Belum habis nanti kita sambung. Baru suku. Baru suku. Tu dia. InsyaAllah 1 jam kita habis baru suku ayat 9. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang hadir hari ini. Untuk makluman semua, selepas ini untuk Spark punya kuliah ada lagi kuliah duha bersambung bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sofyan bin Muhammad Farid untuk kuliah duha berkaitan iman, kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi insyaAllah yang berkelapangan boleh kekal di dalam link yang sama. Untuk slot ini saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri untuk sama-sama kita tangguhkan insya-Allah. Terima kasih. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.